Ya, dapat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, Got it. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah, malam ni kita dapat berkumpul lagi sekali di dalam Aquila Talk. So seperti biasa kita nak bawa cerita tentang kurus-kurus, sihat-sihat je kali ni, okey? So, kita mulakan majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbal alamin. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, so malam ni saya akan membawakan seorang coach, ex-coach. Okey. So saya nak perkenalkan sikit speaker kita pada malam ni. Nama beliau adalah Zuraidah, Coach Zuraidah binti Zainal Abidin. Salah seorang coach di dalam Slim Fit Forever. Okey. Beliau bermula sebagai seorang consumer di dalam Forever Living since tahun 2018. Okey. Beliau berjinak-jinak dengan bisnes Forever pada November 2020 dan mendapat gelaran manager pada tahun 2021. Okey. Asalnya nak buat Forever ni hanya ada sebab ada vertigo dan breast lump. Itu asalnya. Lepas tu beliau buat bekam dan jumpa dengan beliau punya upline, Nurul Baiti, CBM Nurul Baiti. So lepas makan produk Forever secara konsisten, badan beliau bertambah sihat dan cergas dan bertenaga. Selain dapat 48% di dalam Forever Living, beliau juga dah bertambah sihat, Sebelum ni beliau adalah seorang profesional dalam bidang profesional, bekerja di corporate world. Bukan biasa-biasa orang dia. Suka buat business networking. Ini bukan bisnes pertama networking beliau, suka buat business networking secara part time, Dan juga beliau adalah seorang ex-coach. Bukan biasa-biasa, ex-coach yang pernah membantu orang turun berat badan di syarikat sebelum ni, So saya tak nak banyak cakap, saya nak persilakan kita punya speaker pada malam ni iaitu manager Zuraidah Zainal Abidin untuk bercerita tentang dari suku-suku separuh katanya. Okey, silakan Kak Ida. Okey, terima kasih Mama Jacqueline. Sorry. Dengar suara? Okey. So, terima kasih Lin. Kak Ida, actually malam ni diminta oleh Coach Lin untuk bagi sedikit talk pasal pemakanan lah. Sebelum tu Kak Ida kena share slide dulu Lin. Kejap Okey. Nampak ke? Tak. Tak Sekejap, sorry. Kena pergi ke ni dulu sorry. Share screen kan? Yes. Share screen. Share. Nampak? Okay. Kak Ida buat full slide Kak Ida. Slide share. Okay. Alright, Jun. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, talk yang Kak Ida akan beri pada malam ini adalah panduan hidangan seimbang. Okay. Sebenarnya Kak Ida ni bukanlah, of course Kak Ida pernah dulu jadi coach di syarikat lama. Tapi Kak Ida pun dah lama sebenarnya tak bagi talk tentang pemakanan dekat macam dalam dekat orang ramai lah. Jadi topik ni Kak Ida kena buat revision juga balik lah sebab nak cerita dekat you all, nak bagi faham kan. Kak Ida ni bukanlah expert sangat tapi kita orang kata kita belajar sama-sama lah and mungkin you all dah tahu apa yang Kak Ida nak cakap ni, tapi kadang-kadang kita sebab kita tak praktis jadi kita kita lupa kan. Sebab ini benda yang kita dia simple tapi benda yang penting actually dalam kehidupan kita sebab kita makan kan, kita makan hari-hari. So apa yang Kak Ida nak bagi cakap pada malam ni adalah berkenaan dengan
diet suku-suku separuh. Actually diet suku-suku separuh ni macam trendy juga dulu kan. Ya, ramai orang tahu pasal diet suku-suku separuh ni. Then Kak dah nak cerita pasal bagaimana nak amalkan diet suku-suku separuh. Okay, boleh ke berjaya nak sihat ataupun nak kurus lah, especially kan dalam mengamalkan diet suku-suku separuh ni. And kenapa ada certain people dia orang gagal dalam diet suku-suku separuh ni? Sekejap Okay. Alright, sebelum tu Okay. Tak tahulah you all kat dalam ni pernah tengok tak modul makan secara sihat. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Modul secara sihat ni dikeluarkan pada tahun 2016, diterbitkan pada tahun 2016. I think that one yang the first one diterbitkan. Yang the one yang Kak dah tunjuk ni dia dah ada edisi kedua. So the reason kenapa Kementerian Kesihatan keluarkan modul makan secara sihat ni, iaitu Pinggan Sihat Malaysia lah, suku-suku separuh, sebabnya sebab ni. Sebab kita rakyat Malaysia ni kita terlalu sihat. Sihat dari segi pemakanan kita mewah. Kita mewah dengan makanan, tapi kita tak pandai. Bukan tak pandai, kita tak aware lah. Kadang-kadang kita tak ambil cakna kan, tak ambil cakna tentang kepentingan penjagaan pemakanan tu. Sebab 80% daripada badan kita ni kalau nak sihat melalui pemakanan. Jadi kita adalah antara negara tertinggi, obesiti tertinggi di dunia itu pada tahun 2011 iaitu di Asia Pacific. Lepas tu Kak Ida tak rasa dia punya kadar percentage tu turun. Okay, kita still on one of the highest. Lepas tu kenapa penting kadar obesiti ni diturunkan? Sebab because bila obesity kita akan ada masalah kencing manis, penyakit-penyakit berbahaya tu akan datang lah kan, penyakit kencing manis, darah tinggi, apa lagi, kanser. Jadi benda-benda ni, penyakit ni bila dia rakyat Malaysia bertambah ramai, jadi kita punya sosioekonomi kita teruk lah kan, ramai orang sakit, jadi tak produktif. Sebab itu kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia membuat program Pinggan Sihat, iaitu suku-suku separuh tu lah. And kalau you all tengok ni, the next slide ni, kalau you all perasan, ini adalah piramid pemakanan. Okay, piramid pemakanan ni you all mesti tengok macam biasa je kan. Oh, tahu piramid pemakanan. Tapi you all kalau tengok kat sini, apa yang paling besar kat bawah tu? Itu adalah karbohidrat kan. Karbohidrat yang paling besar kat bawah tu. Second is sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan ketiga protein. Yang kat atas tu adalah macam karbo kompleks kan, dengan lemak sedikit. So yang paling atas maknanya yang paling sikit lah kita perlu ambil. Mungkin you all tahu pasal piramid pemakanan ni, tapi kadang-kadang kita nak tengok macam piramid pemakanan ni nak terjemahkan macam mana kita nak ambil, banyak mana portion dia macam mana kan. Kita tahu tapi macam mana kita nak ambil dia, kita tak tahu. So lama-lama piramid makanan ni kita tahu je, kita belajar, kita tahu, tapi kita tak kerti nak buat. Betul tak? So I think semua orang selalunya rasa macam tu. Tapi benda ni I think Kementerian Kesihatan Malaysia aware, jadi mereka dah tukar kita punya piramid pemakanan kepada yang lebih supaya dia lebih orang boleh faham, lebih senang. Kalau you all tengok yang mula-mula tadi tu kat bawah yang paling besar adalah karbohidrat. Tapi sekarang ni adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. And then dia siap tulis buah-buahan 2 sajian, sayur-sayuran 2 hingga 3 sajian. Kan? Jadi kita lebih faham. And then nasi, bijirin, lain-lain produk makanan berasaskan bijirin penuh, ini lebih kepada karbo lah. 3 hingga 5 sajian. Orang nampak lah, faham sikit lah daripada yang dulu punya piramid. Kan, piramid pemakanan. Susu, produk tenusu 2 sajian sehari, ikan, ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian. Lepas tu yang paling atas hadkan pengambilan lemak, kan, minyak, gula dan garam. So basically dia dah tulislah portion kat situ. Tapi still orang tak nampak clear picture macam mana nak makan dalam portion yang kita senang nak ambil. Sebab itu mereka, Kementerian Kesihatan Malaysia introduce Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia tu suku-suku separuh tu lah. Suku-suku separuh. Apa dia yang ada kat dalam suku-suku separuh tu? Inilah dia. Isikan suku pinggan tu dengan protein. Lagi satu suku tu dengan nasi, iaitu karbohidrat lah. And separuh adalah sayur-sayuran. Inilah
dia pinggan siap Malaysia, suku-suku separuh. Di mana dia menjadi trendy, impact sampai semua orang masuk ke media sosial kan. Kalau you all tengok dekat dalam Facebook group pun ada suku-suku separuh group suku-suku separuh je kan yang nak diet, macam mana dia orang boleh turun berat badan just dengan mengamalkan suku-suku separuh. Okay, so benda ni sebenarnya efektif sebab dah banyak testimoni juga yang keluar berkenaan dengan suku-suku separuh ni. Alright. Ini dia. So nak lebih senang, ini adalah pinggan sihat Malaysia. Okay, kita gunakan kita punya tapak tangan. Tapak tangan nak tahu portion dia tu macam mana. So kat sini kalau tengok protein saiz tapak tangan kita. Saiz tapak tangan kita dekat suku yang pertama ataupun kedua. Okay, suku yang kedua atau pertama lagi satu tu adalah karbohidrat. Karbohidrat lah genggam. Kita genggam. Itu kita punya karbohidrat. Setiap orang punya genggaman lah. And then sayur-sayuran dan buah-buahan separuh. Separuh macam ni lah. Macam kita doa tu kan. Dua tapak saiz cekup macam tu kan. Cekup macam tu. Okay. Itu adalah cara kalau kita nak tahu penggunaan suku-suku separuh untuk pinggan sihat Malaysia. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya je lah Kak Ida. Kak Ida laju sangat ke? Harap okey lah. Okey, apa yang ada dekat pinggan suku-suku separuh ni? Okey, first adalah suku yang pertama adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat ni boleh didapati pada apa? Pada buah-buahan, sayur-sayuran, gula, bijirin dan produk tenusu. So, karbohidrat ni pula dia adalah sumber utama tenaga kita kan. So, dia adalah ada dua jenis. Satu ringkas, satu lagi kompleks. Yang ringkas ni dia sebenarnya tak baiklah ya. Dia kalau kita makan berlebihan dia boleh menyebabkan kencing manis, obesiti, tinggi kolesterol, penyakit-penyakit kronik dan kebanyakannya dia contoh makanan dia tinggi gula. Okey. Lepas tu karbohidrat kompleks pula dia selalunya dia lebih bernutrisi, lebih mengenyangkan, dia tinggi serat, lebih serat baiklah. Okey. Lebih serat, lebih baik kan. Lepas tu contoh pemakanan dia macam dia tinggi kanji ataupun serat lah pada karbohidrat kompleks. Ini pula contoh gambar. Contoh gambar supaya you boleh nampak apakah dia makan makanan dia. Ini contoh simple karbo dengan kompleks karbo tadi. So kalau you all tengok dekat sini beza dia, kalau you all nak tahu senang je. Simple karbo ni dia sebenarnya makanan yang diproses. Dan selalunya dia tinggi gula, dia soda, dia macam donat, benda-benda yang kita pakai guna tepung putih kan, macam roti putih, itu adalah simple karbo. Lepas tu yang kompleks karbo ni kebanyakannya makanan natural, dia whole grain, whole wheat, dia beras perang, buah-buahan, sayur-sayuran, itu termasuk dalam kategori kompleks karbo. Okey. Okey, ini lagi satu contoh kompleks karbo sebab dia kaya dengan vitamins, minerals dan fiber. Contoh dia macam tadilah roti, kekacang kan, beras perang lah selalunya, pasta dan starchy vegetable. Maknanya vegetable yang kanji tadilah dia contain kompleks karbo. Okey, karbo ni pun actually penting untuk badan kita sebab dia memang untuk bagi tenaga kan. Jadi antara ini adalah contoh-contoh karbo bagus untuk orang yang nak diet. Kita ada banyak jenis karbo kan. Tadi ini kalau you all siapa-siapa yang nak turun berat badan, dia kena kurangkanlah makan nasi putih. Kurangkan makan nasi putih, tapi doesn't mean dia tak boleh makan karbo lain. Contoh macam oatmeal. Oatmeal ni dia boleh bagi kenyang lagi lama. Lepas tu yams kan, ubi, brown rice, sweet potatoes, white potato with skins, lepas tu 100% whole wheat bread dengan 100% whole wheat pasta. Whole wheat ni maksudnya dia memang 100% gandum tau. Dia gandum, dia tak ada tepung putih. Kalau you all beli roti kan, roti ada banyak jenis kat luar kan. So selalunya yang baiknya beli yang 100%, dia tulis 100% whole wheat ataupun 100% whole grain. Itu sama je, dia punya bahagian nutrisi dia lebih kurang sama, tapi yang penting tu dia tak menyebabkan gula tu naik dengan cepat. Okay, 100% whole wheat bread dengan 100% whole wheat pasta.
Beans and lentils. Lentils tu macam apa itu? Lentils tu yang macam gambar, kalau you tengok gambar tu kan yang ni yang orange ni, ni lentils. Kita ada brown lentils. Ini sangat sangat bagus dan dia juga high protein. Lepas tu quinoa, couscous, pumpkin, butternut squash, black beans. Benda ni semua ada je dekat supermarket. Okay, ni bukan orang putih je makan. Kita pun boleh makan. Cuma culture kita tak makan macam ni kan. Culture kita tak makan. Tapi sebenarnya benda-benda ni memang sangat bagus. Okay, boleh cuba. Boleh tukar-tukar untuk kita punya karbo punya part tu. Suku yang karbo tadi kan, kita ambil yang ni. Instead of kita just ambil nasi je kan, kita tukar supaya kita punya makanan seimbang tu variety. Variety. Itu lebih baik lah. Okay. Okay, apakah dia manfaat karbohidrat bagi tubuh kita? Sebagai sumber energi, okay, kalau tak ada karbo memang badan kita akan cepat lemah. And ada orang kata kalau tak makan karbo, cepat tua. Kita tak tahu tapi dah pernah dengar lah orang cakap macam tu. Lepas tu sumber energi juga bagi kita punya otak, mempertahankan dia belak, membantu protein untuk belak kita punya otot, mengoptimalkan fungsi protein lah. Dia meningkatkan penyerapan nutrisi pada tubuh badan kita. So boleh nampak kepentingan karbohidrat. So kalau boleh jangan tak boleh makan banyak sangat, tapi jangan tak makan langsung lah. Itulah pemakanan seimbang. Okey, suku yang kedua adalah protein. Protein ni boleh didapati pada haiwan, sayur-sayuran, and ada dua jenis protein lah, haiwan dan sayuran. So vegetable proteins ni kalau tengok kat sini ada banyak. So ini antara yang bagus lah, yang tinggi. Yang Kak Ida ambil ni gambar ni yang antara yang bagus, yang tinggi protein bahagian sayur-sayuran. Brokoli, edamame tu, spinach, tapi yang paling tinggi kat sini kalau kita tengok lentils lentils yang tadi Kak Ida cakap tadi lah. Dia bagus, dia karbo dia pun bagus, dia pun terdiri daripada golongan protein juga sebab dia protein dia tinggi. Okey, tofu kita tahu lah, soya kan, and kekacang kat bawah ni. Ni semua bagus ni. Okey, peas. Macam tofu, tempe murah kan? Murah. So kita boleh amalkan selalulah tofu dan tempe ni, tak mahal sangat. Lepas tu kita ada animal protein. Animal protein ni memang high in protein. Kalau you all tengok dari segi gram dia, you all tengok gram protein untuk animal ni tinggi. Tapi cumanya animal ni kadang-kadang dia datang sekali dengan lemak. Okay. Greek yogurt sangat bagus. Greek yogurt, cheese, egg. Okay. Okay. Food highs in protein, maknanya makanan yang tinggi protein. Inilah macam tadi Kak Ida cakap, protein haiwan, macam ikan. Selalunya kalau dalam diet, kita advise kita punya customer lah, kalau dia nak diet, kita galakkan dia ambil ikan instead of daging, sebab kadang-kadang daging ni ada berlemak kan, jadi kita galakkan ambil ikan lah. Lepas tu cheese, telur, ni semua sangat bagus. Hummus ni pun sangat bagus. Roti pun ada kandungan protein yang tinggi. Tapi yang whole wheat tu yang terbaik lah. Okey. Sumber protein rendah lemak untuk turun berat badan. Itulah macam tadi Kak Ida kata, selalunya kalau kita nak turun berat badan, even kalau you all pernah berborak dengan orang yang pergi gym selalu kan, diorang memang akan makan benda-benda ni. Benda-benda ni sebab apa? Dia memang bagus untuk turun berat badan, tapi dia boleh cepat bina kita punya masa otot kita. Macam telur, dada ayam, ikan, tempe, susu, yogurt. Yogurt ni sangat bagus sebab dia kenyang lama sebab dia tinggi protein kan, tapi dia bagi kenyang lama and dia senang hadam juga. Okay, apakah kepentingan protein? Dia membantu mengekalkan berat badan, dia mengawal rasa lapar, membantu pertumbuhan rambut kita. Macam Kak Ida kan dulu masa Kak Ida buat Clean 9, sebelum ni Kak Ida notice Kak Ida punya rambut selalu gugur banyak gugur. Sebab Kak Ida dapat anak lambat agaknya kan, faktor umur, jadi rambut macam banyak gugur. Tapi selepas Kak Ida amalkan Forever Light, kita punya Forever Light kan kaya protein kan, high protein, so Kak Ida punya rambut tak gugur. Memang betul. Kalau you amalkan kita punya Forever Light protein tu, dia akan membantu juga untuk kita punya pertumbuhan rambut, dia kurang gugur. Anti penuaan dan protein juga membakar lebih banyak kalori. Okay. Adakah protein membuatkan saya gemuk? Kadang-kadang orang takut nak makan kan protein. Ada pernah dengar, tapi sekarang ni macam mungkin orang dah aware sikit kan. Sebab
masa kaedah guide orang dulu, ramai orang tak faham pasal protein. Tapi sekarang ni macam awareness tu dah makin bagus lah. So adakah protein membuatkan saya gemuk? Protein tak akan membuatkan kita gemuk sebab lebih otot akan menyebabkan pembakaran kalori yang lebih. Protein ni membantu membentuk atau membina otot kita. Jadi otot membakar kalori. Jadi lebih banyak otot yang kita bina, lebih banyaklah kalori tubuh kita boleh bakar. Kan? Jadi kat situ you all boleh faham kan kenapa kita kena makan protein untuk kita diet ataupun untuk kalau kita pergi gym, siapa-siapa yang pernah pergi gym tengok orang bina muscle tu kan, semua ada dia orang punya whey protein. Sebab apa? Dia orang nak make sure dia orang dapat bina muscle. Bila bina muscle, lemak tak adalah. Kan? Dengan pengambilan protein secara konsisten, anda melatih badan untuk membakar kalori secara berterusan dan meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Okey? So boleh faham kat sini? Okey, dalam makanan protein selalunya dia ada lemak. Okey, lemak. Lemak ni pun dia ada good fats dengan bad fats. Ada yang baik, ada yang tak baik. So kalau yang baik, contoh kat sini banyak macam avocado, dia lemak yang baik. Siapa yang nak diet memang kita galakkan sangat makan avocado, atau bukan untuk diet je lah, untuk nak sihat kan. Kita bukan nak diet. Diet ni untuk sihat lah, untuk sihat dan untuk bonus untuk yang nak turun berat badan pun boleh. Telur, coconut oil, raw nuts, salmon, flaxseed. Flaxseed tu dia macam biji-biji warna brown tu kan. Sayuran hijau, butter, apa tu, nut oils. Ini semua good fats. Termasuk kita punya minyak ikan lah. Kita punya omega plus. Bad fats ni macam margarine, french fries, donut. Tapi ni yang ramai orang suka makan ni. Bila suka makan yang ni bahaya ni. Kadang-kadang kita tak sedar dulu Kak ingat lagi dulu, tak tahulah you all sama tak dengan Kak Ida. Dulu kita ingat canola oil, hydrogenated oil ni bagus. Tapi sebenarnya bila dia buat kajian, sebenarnya kita punya minyak sawit tu lebih bagus daripada canola oil semua ni. Kan? Dari segi dia punya minyak-minyak ni dia boleh menyebabkan keradangan. Keradangan sebab dia bad fats pada kita punya saluran darah. So kalau boleh bad fats ni jangan ambil lah. Jangan ambil. Tapi nak sekali-sekala tu boleh lah. Macam kalau kita teringin makan cookies kan, pastries, mana boleh tak makan kan? Mesti nak makan juga. Tapi kena kurang lah. Okay, apa dia kelebihan good fats dengan versus bad fats ni? Okay, good fats ni dia, yang ini sebenarnya Kak Ida terpaksa ambil in English sebab Kak Ida cari yang Melayu tak ada. Tapi Kak Ida cakap je lah dalam bahasa Melayu kan. I think you all pun boleh faham je. Tapi Kak Ida cerita je lah balik. Dia actually good fats ni dia boleh improve kita punya cholesterol levels. Sebab itu kita digalakkan makan minyak ikan kan. Lepas tu dia boleh reducekan kita punya masalah, siapa-siapa yang ada masalah jantung, siapa-siapa yang pernah kena stroke. Lepas tu boleh reduce penyakit kencing manis, promote sistem saraf yang baik kan. Lepas tu improve kita punya absorption vitamin tu, nutrisi yang kita nak ambil. Okay, good fats boleh membantu juga. Dia promote cell punya development. Okay, kalau yang bad fats ni pula dia okay lah, bad kan. Jadi dia menyebabkan peningkatan berat badan, heart disease, sakit jantung, kanser, bad kolesterol. Dia kurangkan pula good kolesterol kita dan boleh menyebabkan stroke. Okay. So benda ni penting, actually good point kalau kita nak check up dekat kita punya customer tentang kita punya minyak ikan tu. Sebab kita punya minyak ikan tu antara makanan yang seimbang jugalah. Kan? Makanan yang seimbang. Sebab dia good fats. Why we all need some fat in our diet? Kenapa kita perlukan fat dalam diet kita? Sebab dia, of course lah, fats ni dia beri tenaga pada kita. Besides that, dia sangat baik untuk kita punya brain, otak kita. Sebab tu Kak Ida bagi kat anak Kak Ida jugalah. Lepas tu untuk sel punya growth kan, sebab badan kita tak boleh hasilkan fats kan, so kita perlu makan fats yang baik ni. Jadi kita nak absorb and use fat soluble vitamin, sebab bila kita makan good fats ni kita boleh serap vitamin A, D, E, K tu. A, D, E, K, adik. Okay, so dia perlukan good fats untuk serap vitamins A, D, E, K. Okay, ni contoh-contoh good fats macam nut, almonds, cashew, benda-benda lah, vegetable oil, olive oil, ada dalam kita punya omega kan. Lepas tu peanut butter, almond butter, flaxseed ni tak mahal, murah je. You all boleh tengok dekat supermarket.
Boleh makan, boleh you all boleh blend, boleh campurkan dengan kita punya, you all boleh hancurkan dia, boleh campurkan dengan kita punya shake pun boleh. Lepas tu sayuran hijau, avocado. Bad fats ni macam tadilah yang Kak dah cakap. Okay. Okay. Dan kita pergi kepada yang pinggan yang separuh pula. Separuh adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. So yang separuh ni actually inilah kekuatan suku-suku separuh. Part ni kan sayuran dan buah-buahan. Sebab apa sayuran ni dan buah-buahan ni dia mengandungi serat yang tinggi. Okay. Kalau nak tahu, 95% daripada orang dewasa di Malaysia ni tak mengambil pemakanan sayur-sayuran dan buah-buahan secara mencukupi. Selalunya diorang kata mencukupi tu lebih kurang dalam 5 serving lah, macam tu kan. So, kalau nak ikutkan statistik dalam 4.1% je yang betul-betul ambil. So, you all rasa you all termasuk tak dalam golongan cemerlang ni? Siapa yang masuk memang Kak dah respect gila lah. Memang susah actually nak masuk dalam golongan cemerlang ni. Kan? Saya vote coach yang cemerlang. So memang susah sebab satu culture kita bukan jadi makan salad pun kan. Kita hanya makan sayur, boleh makan nasi. Lepas tu kita punya nasi portion besar. Jadi sayur selalu sikit je. Ceput je. Jadi itu yang kena tukar lah. So suku-suku separuh ni sangat penting. Kalau you all betul-betul ikut, insyaAllah. Sebab itu ada orang boleh lose weight dengan suku-suku separuh juga. Okay. So hebatnya makan sayur-sayuran buah-buahan ni, dah cakap tadi lah, dia sangat tinggi serat kan. Bila sangat tinggi serat, dia membantu penghadaman, dia tingkatkan daya imuniti badan, rasa kenyang lebih lama, dia curb kita punya appetite. Jadi dia macam menjinakkan kita punya craving. Craving kita jinak tu yang kita penting tu, part yang jadi susah tu sebab asyik nak craving, asyik nak makan, nak munyah je kan. So bila kita ada kita punya sayur-sayuran ni, makan lebih sayur-sayuran, especially kalau you boleh makan beberapa color sayur tu dalam satu portion, lagi elok. Dia akan menyebabkan, dia membantu kita jinak kita punya craving tu. Lepas tu dia kaya dengan vitamin dan minerals, of course. Lepas tu dia boleh mencegah berbagai penyakit. Okay, kekal sihat dengan sayur dan buah lah. On top of that yang tadi tu, so dia boleh juga membantu menyihatkan rambut kita, tulang gigi yang kuat, mata yang bersinar, mata bersinar, gusi yang sihat, kulit yang cantik. Okay, so banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini, sorry lah gambar ni dia pecah sikit sebab susah nak dapat gambar cantik. Antara sayur-sayuran yang mengandung kalori rendah. Kak dah ambil ni, Kak dah letak kat sini sebab Kak dah tahu you all semua nak, yelah kan kebanyakan kita nak maintain sihat kan. Jadi kita perlu cari makanan kalau boleh yang kalori dia tak tinggi lah. Sayur-sayuran ni pun ada yang tinggi kalori kan. Jadi ini antara sayur-sayuran yang Kak dah memang recommend lah. Kita boleh makan hari-hari pun tak ada masalah. Nak snacking pun boleh kan, masak, rebus ataupun ada boleh makan mentah. Okay, so macam contoh kat sini brokoli satu cawan 31 kalori, dia semuanya kebanyakan less than 100 kalori. Okay, kubis senang nak dapat, kubis sangat sihat kan. Lepas tu macam kali ni susah sikit lah, kena pergi supermarket kan. Macam kubis ni kat kedai Aceh dia boleh dapat, and then daun sadri, salad. Okay, yang ni pula 16 jenis buah yang rendah kalori. Okay, memang banyak actually. Macam kat situ raspberry, cherry lah, tangerine limau kopek tu kan, mango, kiwi, blueberries. So yang senang nak dapat macam betik, watermelon, pineapple, itu kan kita boleh makan 2 serving sehari pun okay. This one kan setiap kali. Orange, sekali-sekala bolehlah makan raspberry tu. Raspberry mahal sekarang. Grapes. Okay. Color, warna pada buah ni pun ada maksud dia, ada makna je. Saja je Kak Ida nak share kat sini. So contoh macam kenapa kita digalakkan makan colourful. Sebab setiap warna tu ada dia punya peranan dia kan. Contoh macam color orange, dia baik untuk kesihatan mata. Sebab itu orang kata nak sihat mata makan carrot banyak. Kulit, kuku, pembuluh darah serta meningkatkan daya tahan tubuh. Okay, orange kan? Orange memang untuk imun. Dan juga pembuluh darah sebab dia tinggi collagen juga kan. Vitamin C. Okay, lepas tu merah, lycopene. Dia antioksidan dan menurunkan risiko kanser, khususnya kanser pankreas dan prostat. Macam kita punya itulah, pomestin kan. Memang selalu kalau
Kena kanser, kita memang galakkan jugalah ambil Pomestin. Lepas tu klorofil hijau, antioksidan, anti radang, memang ni very good lah. Yang hijau ni macam kita ada, kita punya apa, super green kan, antibakteria, antiparasit, anti kanser, meningkatkan daya tubuh badan, sangat-sangat bagus. Hijau memang wajib. Okay. And then satu lagi anthocyanin, ungu. Ungu ni diatasi kesulitan melihat pada malam hari. So siapa yang rabun boleh ambil banyak sayur color ataupun buah color ungu. Dia mampu mengelola kadar gula darah juga, penyakit jantung koroner, serta menurunkan tekanan darah dan penyerapan vitamin C. Okay. So, okay, inilah dia pinggan suku separuh. Yang perfect, yang kalau kita follow, insya-Allah kita cubalah buat kan. Kita pilih jenis karbo yang baik, protein yang kurang lemak dan sayur-sayuran, buah-buahan, insya-Allah. Okay, one great plate. Okay, ini contoh-contoh makanan menggunakan pinggan suku-suku separuh. Pinggan ni kalau nak beli ada jual je kat Shopee. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kalau tak nak beli pun tak apa, pakai macam ni je lah. Tapi kalau ada pinggan ni bagus juga sebenarnya. Okay, lengkapkan kita punya bermakanan seimbang dengan sajian air tanpa gula. Ini wajib lah kalau boleh 6 hingga 8 gelas sehari. Fokus pada air kosong Fokus pada air kosong. Kalau nak sangat kopi dengan teh, kalau betul-betul you all tengah on diet, kalau boleh tanpa gula lah. Tanpa gula. Sebab gula ni dia tak elok sangat kan. Especially kalau orang yang ada masalah metabolisme, metabolisme. Okay. So, okay, waktu terbaik untuk makan. Kita ada sarapan pagi, 3 waktu makan. Kita ada 3 waktu makan, itu sarapan pagi. Sarapan pagi yang terbaiknya adalah pada waktu inilah 7 hingga 10. Macam hari tu Mama Betty ada cerita pasal waktu-waktu tu kan. So kat sini pun samalah, lebih kurang pukul 7 hingga 10 pagi. Jangan lebih daripada pukul 10 pagi. Jarak makan tu lebih kurang 30 minit selepas kita bangun tidur. Okay, makan tengah hari pula, masa ideal dia 12.30 hingga 2.30. Jangan lebih daripada pukul 4. Jarak dia kena 4 jam selepas sarapan pagi. Makan malam pula pukul 6 hingga pukul 9. Jangan lebih daripada pukul 10. Jarak makan 3 jam sebelum tidur. Okey, rasa semua orang dah tahu ni kan? Okey, bila kita makan, kita ada snacking juga. Okey, snacking in between. Tadi meal tadi kan? So, lepas breakfast, in between sebelum lunch tu, kita ambil snacking. Itu pada pukul 10 hingga pukul 11. In between tu. Ataupun pukul 4 hingga pukul 5. Okay. So, apa kelebihan snacking? Dia menaikkan metabolisme, dia buatkan kita rasa bertenaga, jadi kuranglah rasa lapar, rasa craving. Dia senang juga bila kita makan snacking yang baik lah. Snacking yang baik, dia boleh reduce kita punya body fat. Okay. Okay, ini contoh snacking yang kita boleh ambil yang natural. Snacking yang baik adalah snacking yang natural, yang tak ada tinggi gula lah, tak ada tinggi gula. Dia natural. Lepas tu dia lebih kepada sayuran buah-buahan, lagi elok lah. Okay, ni semua boleh jadikan. Tapi sebaiknya kurang daripada 100 kalori lah kalau kita nak buat snacking. Actually boleh tengok banyak dekat dalam Google, boleh cari actually jenis-jenis snacking yang baik. Okey, ini makanan yang buatkan anda kenyang lebih lama. Kaedah saja tunjuk ni sebab sometimes bila you diet, you nak tahu apa makanan yang boleh menyebabkan you kenyang lama kan. Ini antara makanan yang boleh kita buat sebagai snacking ataupun nak makan dalam kita punya waktu makan utama tu pun boleh. Okey, dia boleh menyebabkan kita tahan kenyang makanan-makanan ni. Okey, nasi beras perang, salmon, telur rebus. Anak Kak Ida mengamuk. Dengar ke suara dia mengamuk? Okey. Sekarang ni Kak Ida nak tunjukkan you all apa dia glycemic index. Kak Ida tak tahulah you all tahu ke tak pasal glycemic index, tapi saya rasa mostly you all tahulah kan. So glycemic index ni penting tahu. Bila you all dah tahu bila nak makan, waktu makan apa semua kan. Jadi you all kena pilih juga makanan yang sama ada dia glycemic index dia tinggi ataupun rendah. So glycemic index ni dia menunjukkan kadar peningkatan gula makanan yang you ambil tu boleh meningkatkan kadar gula dalam darah. So yang terbaik adalah of course yang rendah. Yang rendah adalah bawah pada 55. Bawah 55 adalah rendah.
Lepas tu 50 hingga 70 tu consider pertengahan lah, pertengahan. 70 hingga 100 dah di-consider sebagai kategori tinggi glycemic index. So sebaiknya kalau boleh, kalau nak makan, janganlah tinggi pada 70 hingga 100 tu. Itu sangat tak baik lah. Kalau you macam tak sihat kan, ada masalah kencing manis ataupun masalah-masalah kesihatan dan juga ataupun yang nak turun berat badan, carilah makan makanan yang kalau boleh bawah daripada 70. Okay, of course lah yang sihat macam yang 0 hingga 10 tu sangat sihat lah. Kan macam apa tu, kacang kuda, garlic, onion, green pepper, apa nama tu, apa, terung, brokoli, sayur-sayuran lah, sayur-sayuran, mushroom, macam Kak dah tunjuk tadi tu lah, yang bawah pada 100 kalori tu kan. Lepas tu apa tu, 10 hingga 30 pun boleh, barley, lentils, dark chocolate pun very good, dark chocolate kan, cashew, walnuts, ke kacang ni memang sangat bagus lah, semua bagus ke kacang. Cuma sometimes ada people that allergic. Kalau allergic tu you kena hati-hatilah. So 30 hingga 50 glycemic index, sayuran, milk, soya selalunya pun bawah daripada 70. Okay, so ini actually you all kalau nak tahu, siapa terutama mereka yang ada kencing manis kan, ni sangat penting you all monitor siapa-siapa yang ada penyakit. Kalau nak diet tapi you all sihat, glycemic index ni kadang-kadang tak kisah sangat. Yang penting kalori kan, tapi glycemic index ni kalau orang yang dah ada penyakit tu kena monitor jugalah. Okay. So makanan seimbang adalah, apakah dia makanan seimbang? Makanan seimbang ni apabila kita adalah makanan yang lengkap dengan karbohidrat kompleks tadi, yang terbaik karbohidrat kompleks, protein yang dimasak secara sihat. Cara masak tu pun penting juga kan, and portion serat dan lemak baik, omega 3. Jadi kalau tengok kat sini, kita tak nampak. Okay, makanan yang seimbang ni adalah kita boleh makan kita makan apa bagailah jenis makanan, terutama makanan bijirin dan kekacang yang secukupnya. Kita boleh makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan, kurangkan pengambilan garam dan gula. Lepas tu pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. So benda ni sebenarnya simple je, tapi kita nak buat tak buat tu pun satu hal lah kan. Jadi that's why kita kena tahu, kita kena aware. Bila kita aware, mungkin pilihan kita tu lebih tepat lah. So imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. So jangan pula you all tak buat langsung aktiviti fizikal dan kena imbangkan. Okay, kena imbangkan. So minum sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air sehari. Sorry, Dok, dengar tak I menangis? Lin? Tak dengar? Tak ada. Okey tak? Okay. Ini benda yang kita kalau boleh kita kurangkan lah. Yang tadi tu benda yang kita kalau boleh kita selalu ambil. Yang ni kalau boleh kita kurangkan, mengambil masakan santan. Santan ni elok tau sebenarnya. Cuma tak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita makan macam contoh kalau kita makan banjir selalu kan. Yang bersantan, berlemak. Jadi benda tu tak elok sangat. Kita kena kurangkan. Kurangkan banjir. Kuah tu tak boleh banyak lah. Sebab kuah tu pun kalori tinggi. Kan? Lepas tu mengambil makanan bergoreng. Kalau kita nak makan makanan seimbang, kita kena kurangkan yang ni. Kak dah cakap ni. Mengambil makanan bergoreng, makanan yang disaluti tepung. Sebab kalau goreng tepung ni memang tinggi kalori. Dia dah tak boleh masuk, dia dah jadi simple karbo. So memakan makanan segera lebih daripada 2 kali sebulan. So orang kata kalau boleh jangan, tapi kalau teringin sangat boleh nak makan, tapi jangan ambil selalulah. Kan macam contoh nak makan Kentucky kan. Tu makanan segera lah, fast food ataupun macam mi segera. Kita boleh ambil tapi kita limitkan. Okay, especially kalau orang tu dah ada penyakit berbahaya, kencing manis dah tinggi, jantung ke apa ke, kalau boleh jangan ambil lah makanan-makanan ni. Okay, membeli makanan betin atau berbungkus tanpa membaca label kandungan. Kalau boleh label kandungan ni kena belajar jugalah. Label-label kandungan ni penting fats dia apa semua tu kena tahu. Okay. Okay. Kesilapan dalam melakukan diet suku-suku separuh ni. Kesilapan dia, okay, first basic sebenarnya kepada apa orang panggil diet suku-suku separuh ni adalah calorie deficit.
You all faham tak apa maksud calorie deficit? So dia basic dia, kalau kita nak make sure berjaya, kita kena make sure calorie deficit, terutama orang yang nak weight loss, orang yang nak turun berat badan. Contoh kat sini, you all makan kan, contoh kalau kat sini, tengok dekat sini, nak weight loss tu senang sebenarnya. Energy intake, maknanya you all kena makan, katakanlah contoh you makan 1,500, you all kena make sure you all keluarkan tu lebih. Maknanya you punya activity, you punya exercise, resting calories, you apa semua yang you buat activities tu kena lebih daripada 1,500 yang you makan satu hari tu. Baru you boleh lose weight. Baru you boleh pergi kepada proses weight loss dengan lebih efektif. Tapi kalau katakanlah you punya kalori yang you makan tu 1,500, you pula you punya energy expenditure tu, maknanya tenaga yang you keluarkan tu sama 1,500 juga. Sebab itu walaupun you buat diet suku-suku separuh ni, dia tak ada banyak perubahan. Sebab you keluar dengan you makan sama. Okay? So kalau you makan dan lepas tu you keluarkan lebih, baru kalau you konsisten buat benda tu, insyaAllah you boleh lose weight. Okay. So kalau macam ni, maknanya negative energy balance. So ini akan boleh membantu you untuk turun berat badan. Okay. So kesilapan yang kedua, dia snacking tak betul. Okay, bila dah jaga dah portion cantik dah, suku-suku separuh kan, suku-suku separuh. Tapi bila lepas snacking je, aduh, kat Malaysia ni kan macam-macam kuih ada, pastry, dessert, you all makan, bergoreng. Kadang-kadang you all makan snacking je biskut 3 keping, pisang goreng 4, apa lagi? Cokodok 3 ketul. So 3 ni je dah macam lunch. Kita punya kalori dah macam lunch, dengan teh tarik 1. Dah macam lunch kalori kita. So kita dah makan kalori tu 4 kali waktu makan besar sebab snacking. So snacking ni very tricky, kena jaga-jaga. Okay, tapi kalau snacking yang betul, dia boleh bantu untuk kita lose weight. Tapi snacking yang betul. Okay. Lepas tu kesilapan yang ketiga, suku-suku separuh ni, dia tak berlaku selalunya pada pasta, mi ke nasi goreng. So kalau nak senang, kita tengok je yang, kalau you tengok kat dalam gambar ni, kita buat juga macam mana pinggan suku-suku separuh tu. Maknanya kalau kita nak makan nasi goreng, kita kena make sure sayur tu separuh. Nasi tu suku, ayam tu, kalau sebagai protein lah, tak kira lah ayam lah, selalu guna ayam kan. Kalau nasi goreng ke apa ke, ataupun ikan bilis ke, kena suku juga. So kalau you nak buat untuk 3-4 orang, you all measure-measure lah. Pandai-pandai measure-measure kalau betul-betul nak ikut hidangan ni. Sebabnya penting kita buat juga benda ni sebab kita nak lebihkan sayur-sayuran. Kadang-kadang kita tak buat, kita macam sayur-sayuran tu selalu kurang. Kita kan. So ini contoh lah. Kalau tak buat, kalau siapa especially on diet, dia betul-betul kena follow. Okay, on diet yang nak turunkan berat badan lah. Lepas tu yang nak sihat pun kena buat lah macam ni. Lepas tu kesilapan yang keempat, cheat day keterlaluan dan tak ambil tahu langsung tentang kalori. Okay, dia bukanlah macam kena ambil tahu exactly, tapi kena tahu juga sikit pasal kalori. Tadi yang Kak Dah bagi tahu tu kira basic lah kan. Actually boleh tengok banyak je dekat dalam Google pasal kalori ni. So contoh dalam seminggu kan, you all betul-betul ikutlah kalori deficit. Negatif 200, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi hari Ahad you all cheat day, you all perut lah, maknanya you all makan apa saja, minum Starbucks apa semua kan, tapi kalori you all dah terlebih 1,500. So maknanya ada balance 300 lebih tu, itulah yang akan jadi lemak you berkumpul. So kalau tiap minggu you all buat, dia accumulate. That's why kadang-kadang you tak boleh nak lose weight. Kadang-kadang ada orang pun dia lose weight tapi lemak dia tak dia fat tinggi fat. Sebab apa? Dia suka dia buat cheat day yang keterlaluan. Okay. Okay, ini contoh sebab tadi Kak dah kata kena tahu jugalah kan pasal kalori tu. So kalori ni banyak je. Actually ada je apps you all boleh download kalau nak tahu pasal makanan kita punya kalori, ada apps dia. Cuma kalau nak tengok, kalau malas nak download, ada yang berbayar, ada yang free. Tapi kalau nak tengok yang free ni boleh Google je. Okay, macam contoh sekarang kat sini 2 keping roti putih 60 gram, 160 kalori. 2 keping roti putih bijirin berapa kalori. 6 keping biskut berapa. Jadi kat sini you all boleh tahu roughly dan boleh monitor lah. Macam 2 keping selalu dah kenyang dah kan. Itu dah 140 kalori. Itu katakanlah you all ambil untuk you all punya karbo. Lepas tu kira-kira lah macam tu. So maknanya make sure kalau satu hari tu berapa you all punya kalori. You all kena tahu. So kalori yang tersembunyi. Kalori yang tersembunyi ni pun bahaya, menyebabkan kesilapan kepada kita punya diet lah.
Contohnya kalori yang tak nampak ni macam bila kita nak masak selalu kita tak minyak. Minyak-minyak ni boleh up to kadang-kadang daripada berapa sudu je dah jadi sampai 300 kalori. Okey, masakan tu jadi up sampai 300 kalori. Lepas tu kalau kita buat air pun kadang-kadang kita letak creamer lah, tak susu, apa-apa tu semua kan. Jadi air biasa boleh jadi sampai 350 kalori. 200 hingga 350 kalori. Kalau air yang manis lagi lah, 100, air yang color tu, kadang-kadang air buah pun sama, jadi 400 kalori. Satu cawan tu je dah boleh jadi 400 kalori. Okay, and yang paling bahaya juga sos ataupun dips. Okay, dip sos yang ada dekat luar tu boleh mencecah sehingga 200 hingga 400 kalori kalau kita nak makan. So benda ni kita nampak simple je sikit-sikit, tapi bila dia accumulate, itulah yang menyebabkan lemak-lemak yang susah nak hilang tu kat dalam badan, menyebabkan kita kadang-kadang you nampak orang tu tak adalah badan besar sangat tapi lemak dia tinggi. Kan? Sebab benda-benda yang tersembunyi. Dan kesilapan suku-suku separuh juga adalah untuk mereka yang nak lose weight, diorang ataupun nak sihat, tak bersenam atau tidak mengamalkan gaya hidup yang aktif. Okay, so macam kita tahu kan sebenarnya kita boleh lose weight tanpa bersenam. Boleh je sebab ramai je orang boleh buat, tapi sebenarnya bersenam ni penting untuk kekal sihat sebenarnya. Banyak benefit kita exercise kan, kita boleh kurangkan penyakit-penyakit bahaya, jantung, kencing manis, darah tinggi. Lepas tu kita punya fikiran pun jadi lebih clear, kita boleh manage kita punya berat badan, pengurusan berat badan kita lebih baik, kita boleh boost kita punya energy. Lepas tu dia boleh juga membantu masalah orang-orang yang ada masalah mental health condition dia tak berapa, ada masalah kan, dia boleh membantu. Because dia akan bila kita selalu exercise, dia boleh keluarkan hormon yang boleh menyebabkan kita gembira. Okay, lepas tu boleh increase stamina. Bila you exercise, definitely kita akan increase stamina. So siapa yang berasa letih selalu tu, kadang-kadang mungkin sebab you kurang exercise. So kena exercise juga sekali-sekala. Okay, and then of course dia promote better sleep. Bila you exercise, you senang nak tidur. Okay, sebab hormon yang dikeluarkan. Lepas tu dia improve mood kita juga. Improve mood. So exercise ni banyak sangat benefit dia. Janganlah tak exercise kalau boleh. Kalau boleh macam katakanlah kalau siapa-siapa yang ni tips lah yang kadang-kadang Kak tahu daripada pembacaan kan, Kak dengar daripada coach-coach holistik kan. Sebaiknya kita buat macam sehari dalam, kalau you betul-betul nak jaga you punya jantung kita punya cardio, kita buat dalam 15 minit dah cukup dah sehari. Tapi kita betul-betul kena buat intense. Macam kata kalau kita cycling, kalau ada cycling, berlari betul-betul, tapi dalam berlari sekejap dalam 90 saat, 30 saat lagi kita rest. 90 saat kita lari, lepas tu 30 saat kita rest. Maknanya dia ada interval lah. Dia bukan terus lari 15 minit tu macam lari tanpa berhenti, tak boleh. Kita kalau especially yang mula-mula ni kan, kita lari exercise, kita lari macam kita panggil HIIT lah, dia panggil HIIT. High intensity interval training. HIIT ni sangat penting untuk kita jaga kesihatan kita punya gaya hidup. HIIT ni boleh membantu sebab untuk orang yang tak ada banyak masa. Sebab dia dalam 15 minit dah boleh lah. Kalau boleh kat rumah, kita boleh buat kat rumah. Kita boleh buat berlari setempat ke kan. Tapi sebaiknya cycling ataupun berlari. Kalau naik bukit lagi elok. Naik bukit, naik tangga kan. Naik tangga, naik dalam 1 minit. Lepas tu you stop, you turun jalan je. Dalam 30 saat macam tu. Lepas tu lari balik naik tangga tu dalam 1 minit ke 2 minit. You buat cycle yang sama sampai 15 minit. Dia boleh membantu menguatkan jantung kita. Lepas tu dalam masa 2 kali seminggu kita try buat strength training. Strength training ni angkat beban kan, supaya otot kita kita bantu untuk kita nak lose weight tu dengan membina otot. Kita dah makan protein, so kita perlu juga buat sedikit exercise strength training. Okay, tu yang basic lah yang Kak dah nak share kat sini pasal bersenam. Okay, yang akhir sekali, ini slide akhir Kak Ida sebenarnya. Cepat sangat geli. Okay, nak habis dah. Okay, sebenarnya tak ada apa. 3P ni maksud Kak Ida, setiap kita diberi peluang kan. Peluang tu ada depan mata nak sihat. Macam contoh Coach Lin ada buat intermittent, kita ada buat Clean 9, Slim Fit Forever.
So in fact kalau yang free pun ada kat luar. Kalau kita nak buat course online dekat luar, kita boleh tengok resepi kat YouTube, dekat Google kita boleh cari. So peluang tu ada. So kita je yang nak kena buat pilihan. P yang kedua adalah pilihan, sama ada kita nak buat keputusan untuk kita nak jadi sihat tu. Kita kena buat pilihan lah. Pilihan tu macam kita kena buat decision. Decision kita kena buat hari ni. Okay, sebab kadang-kadang kita kata macam, oh tak apalah, satu hari nanti aku akan cubalah diet ni, satu hari nanti aku akan buatlah elongate, satu hari nanti aku akan buatlah. So satu hari tu tak datang-datang hari hari dia nak buat kan. So kena decide lah, kena buat pilihan. So bila buat pilihan tu baru datang P yang ketiga, iaitu perubahan. Barulah kita rasa lebih sihat. Contoh kalau kita buat pilihan untuk exercise, kita nak exercise besok, sebab apa? Sebab kita nak sihat lah kan. So baru perubahan tu datang. Kita rasa badan kita, bila kita dah exercise, barulah kita rasa lebih segar. Kita buat pilihan untuk makan suku-suku kan. Peluang tu dah ada, kita dah nampak, kita dah tahu. Kita nak buat suku-suku separuh, so baru ada perubahan tu datang. Okay, so itu je lah yang Kak Eda nak share tentang program suku-suku separuh. Dan Kak Eda harap sharing Kak Eda ni membantulah you all faham sikit. Sebab Kak Eda pun first time bagi talk pasal suku-suku separuh ni. Kak Eda harap you all faham. Kalau ada apa-apa soalan ke nak tanya. Itu je lah Lin, Kak Eda punya presentation. Lin tak dengar. Sorry. Tadi ada soalan kot daripada Ira. Dia tanya pasal apa tadi, lentil kot apa? Soalan dia. Dia tanya, kejap. Ada tak nampak? Lentil kacang kan? Ke jenis kacang ke macam mana dia tanya? Kak Eda pun lentils ni apa dia panggil tu? Lentils tu dal macam kacang dal. Dal, jenis kacang dal. Kacang lah. Dal. Tapi lentils ni dia tinggi protein, sangat tinggi protein. And kadang-kadang orang yang holistik, orang yang mengamalkan pemakanan holistik, dia suka makan lentils, brown lentils. Cuma lentils ni kena jaga kadang dia angin. So kena makan sikit-sikit dulu. So kalau cara nak buat dia tu buat macam masak biasa tu macam mana? Dia kena rendam dulu, dia kena rendam satu malam. Lepas tu you rebus lah dia, rebus. Dia boleh jadikan sup pun boleh. Saludi. Dia boleh jadi macam masak dal tu kan. Masak macam tu je. Kalau nak, ada orang dia letak nak sihat lah. Kalau nak sihat tu Kak Eda tak rasa lah kita boleh makan cara tu kan. Tapi sebab so far yang Kak Eda buat macam Kak Eda pernah bagi anak Kak Eda makan lentils tu, Kak Eda rebus je, lama-lama letakkan campurkan dengan ni apa? Pumpkin. Hancurkan dengan pumpkin. Jadi sedap dia makan. Dia jadi macam campur dengan pumpkin tu kan. Siapa Kak Eda? Dia rasa macam dia sup, dia macam rasa sup lentil dengan pumpkin, jadi macam rasa macam manis-manis, rasa kacang manis-manis macam tu. Boleh makan dengan roti, cicah roti. Makan dengan nasi, cicah roti. Nanti Kak Eda kena buat video tentang tu. Okeylah, insya-Allah nanti. Ataupun kalau tak jarang nak tahu resepi kacang dal ni, selalu macam kuah je lah kot kan, kuah dal kan. Ada juga yang makan, dia rebus, yang brown color lentils tu, dia dah rebus apa semua dah lembut, dia letak dengan miso soup, dia letak dengan olive oil, miso soup punya paste ada jual. Tapi ada yang halal, ada yang tak halal lah, kena cari yang miso soup tu, yang Jepun punya paste tu. Tak tahu. Kita cari kat supermarket lah. Nak bagi sedap kan, letak-letak lah sikit benda-benda macam tu. You all nak buat style you all sendiri pun boleh, nanti kena rebus dulu. Kan jarang lah kita selalu dengar pasal dal ni tentang kuah kacang dal je lah. Tak berapa nak variety. Kalau makan sangat-sangat kenyang. You rasa kenyang. You dah tak rasa sangat nak makan lain. Dia mengenyangkan. Itu dia jadikan snacking atau macam mana Kak Eda kalau tu? Boleh makan macam kita, kalau kita nak makan tu, makan kan kita makan apa untuk satu waktu makan. Lunch pun boleh, breakfast pun boleh. Breakfast belok, breakfast. Makan roti. Breakfast. Roti. Maksudnya kita gantikan. Yes. Roti ada gluten. Cari yang tak ada gluten, ada tak? Ada ke? Kita makan dengan oat kot.
Benda tu ni kalau tak nak gluten sodo, dia panggil sodo. Sodo punya apa? Sodo, SOOUR. Sodo Oh, sejenis. alright. Sudo tu. Tahu, tahu, tahu. Okay, so ada tak lagi soalan yang nak tanya Kak Ida ni? Kena tanya ni. Ada terror ni pasal aku kurus ni. Tengoklah dia kurus je. Ada. Ha, Aida Ada. sila. Ada Dan juga. kita tengah ni baby nyusu. Akak cakap tadi kan. Yelah macam kita nak sihat ni kita ada 3P. Saya suka sangat. Kena ada pilihan. Kita kena ada pilihan. Lepas tu kita kena ada apa? Nombor 2 tu perubahan. Nombor Baik. 1 peluang. Makan. Nombor 1 Peluang, peluang. 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 Lepas tu P yang kedua Pilihan. pilihan. pilihan dan perubahan. Kan? So senaman tadi semua tu kan. Nanti Kak Eda nak kena macam share lah apa instant semua tu kan. Cuma saya nak tanya sebab Aida kan dia suka meleret. Sorry. Kenapa kalau saya buat ni, saya suka kopi tau. So saya tak pernah lah rasa kopi tanpa gula. So macam mana, macam tadi saya nampak lah Kak bagi apa benda yang kita nak makan lebih lama, tahan lebih kenyang. Kan, dada ayam semua tu kan. Tapi bab kopi tu saya memang tak boleh nak tahan. Tapi clean night saya boleh. Lepas habis clean night, saya susah sikit. So maksudnya saya masih usus tak sihat lah. Craving tu. So macam kalau akak sebagai coach saya kan, apa yang nak buat dengan budak Aida ni? Suka kopi tapi dia pun gula lah. Sebenarnya coach itu suka kopi. Okay. Macam mana kita nak buat ni? Sebenarnya kopi ni okey je nak minum. Cuma kalau Aida risau gula tu kan, gula ke susu? Gula kadang susu pun bubuh. Ambil kau. Susu, Oi. susu kalau boleh jangan pakai susu pekat manis tu lah. Kan sebab Kalau ada habis. Maksudnya kalau ada Aida akan menggunakan, tapi lepas tu tak belilah. baik minum black coffee, tapi kalau gula tu ada letaklah madu ataupun tak sedap madu, ada gula yang sihat kat luar. Apa molas sugar kan, tu Bulat kopi okey. Apa? Bulat kopi okey kan Kak Ida? tak dengar apa Lin? Bulat kopi tu. Yang apa ni, kopi campur dengan santan ataupun kopi campur dengan minyak zaitun. Tu okey kan? Tak ada masalah kan? Santan okey. Nak cuba tu resipi tu sedap tak? Tapi yelah, maksudnya minum je kopi tapi jangan bubur gula ataupun bubur yang Cuma Kak Ida nak cakap, nak bagi advice, ini yang Kak Ida dengar daripada orang yang buat holistic life. Kopi ni kalau kita sebagai perempuan, kita tak boleh minum selalu kopi sebab especially perempuan yang dah umur 50-an ke atas, dah nak menopause. Sebabnya kopi ni mengikut Kak Ida pun tak tahu secara saintifik sangat, tapi kopi ni siapa-siapa yang coffee lover dalam ni, especially orang perempuan lah, actually kopi ni boleh minum waktu pagi kan, elok. Rasulullah pun memang pernah minum kopi kan, minum kopi kan. So cuma untuk orang perempuan, sesiapa yang dah menopause, dia akan menyebabkan, kadang-kadang orang perempuan, dia penyerapan magnesium penting tau, especially untuk jantung kita kan, dia akan menyebabkan magnesium tu tak dapat diserap. Faham tak? Jadi tak elok sangat orang perempuan minum kopi banyak. Itu. So bolehlah sekali sehari tu Aida, tapi jangan banyak. Especially kalau you dah menopause. Hello? Dengar ke? okey baik. Maksudnya cubalah buat perubahan tu kan 3P tu letak dalam kepala kau Aida. Sakit sendi, dia boleh menyebabkan sakit sendi untuk orang perempuan lah. Lelaki tak ada sangat orang perempuan. Okey, terima kasih Coach Kak Aida. Sama. Assalamualaikum Kak Ida. Salam. Siapa tu? Mun. I'm Mun. Okay, macam ni Kak. Actually esok kan kita dah start. Tak ada esok lah, malam ni kita dah start lah. Kan, untuk esok punya program selama 8 hari, 8 botol ABG. So, macam actually sebenarnya Mun dah buat juga dalam 2 hingga 3 minggu yang lepas sebenarnya. Untuk IF tu. Apa ni yang Mun nampak, dia punya sebab Mun ni memang jenis yang memang tak apa banyak sangat makan. Tapi dia kopi lah tadi tu.
kan. Tapi Coffee Moon memang sekali-sekali je. Dan Moon tak guna Nescafe. Moon memang beli kopi dekat luar yang gunakan susu diorang lah. So memang tak gunakan juga gula putih dekat rumah pun memang tak ada. Orang cakap kopi mahal lah senang cerita kan. Tapi yang itu je yang masalahnya masalahnya nak tinggal 8 hari ni. Macam mana nak kata macam kita tak nak gula dalam masa 8 hari ni. Tak nak ada apa-apa lah yang manis-manis. Orang kata yang bukan daripada sumber asli kan. Tapi okey, nak buat kopi O tu yang tak ada gula tu, Allahu Akbar, macam mana. Tak tahulah, rasanya daripada buat kopi O tak ada gula, elok tak payah ada kopi langsung. Sebab nak kata adalah makanan kita pun memang dah ada gula actually sebenarnya. Tapi kata macam kuih ke kek tu memang kurang lah sebenarnya yang benda-benda manis tu. Memang tak ada masalah. Tapi kopi tu yang susah sikit. Salah ni. Nak Kaedah hilang dalam masa 8 hari tu macam mana lah. Rasanya hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga dah macam aduh dia dah pening. Dia dah pening dah. Tapi Kan. clean boleh kan? Clean Akhirnya boleh kah? So maknanya boleh lah tu. Boleh. Kak Mun. Nak Sehari. macam Ramli Kak, ambil bau saja. Sudah kena. Betul-betul bau pun okey. Tapi actually memang susah. Tapi nak kata 8 sebab kita kan ni IF yang sahaja makan masa open windows tu kita memang nak makan yang kalori yang sesuai dengan badan kita. Lepas tu kita kena makan suku-suku separuh. Macam clean juga sebenarnya. Cuma 12 jam tu memang lama lah. Nak kata gitu kan. Memang lama lah sebab kita nak starting pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Dan cabarannya adalah bila dia tu nak tukar mindset tu bahawa dia tu bukan clean night. Dia tu adalah IF. So bila IF, kita tu lebih kepada memang banyak kepada liquid lah. Maksudnya macam minum air saja kan. Bila berpuasa tu minum air saja. That's why kita nak train bahawa sekarang ni kita tengah buat IF. And then yang 2 hingga 3 minggu yang lepas yang mendapati mempunyai berat tu Kak, tak adalah lebih. Tapi berat pun memang statik je. Aduh, cakap apa problem tu ya. Dia macam dia tak ada, dia turun sikit ratus gram. Tapi dia tak naik tu. Dia tak naik pun tapi dia turun ratus gram. Mana dia maintain je tau. Tu yang merisau untuk 8 hari yang kita akan buat ni lah. Okey, itu saja. Mun cuba monitor Mun punya kalori. Mun kena tahu Mun punya kalori dulu berapa yang badan Mun boleh bakar. Mun kena check. Mun 1280 Kak. 1280. So Mun kena betul-betul monitor. Kalau betul nak serius kan nak cuba turun. Mun nak turun berat badan ke? Yelah. Oh ya ke? Betul nak turun berat badan. Mun bukan dah dia ke? Mun ni nak kurus macam mana lagi? Tak apa, kalau nak turun berat badan, katakan 2-3 kilo je kot Tak ada. Sihat. Kak Mida dia nak model Kak Mida. Dia ada capaian dia tu, target capaian diri saya sendirilah. Sebenarnya sebab macam hari tu kan kita buat dekat center tu adalah lemak pada apa Kak? Visceral fat tu okey 5. Lemak kat kulit tinggi. Lemak visceral fat tu kat ni kan hati kan, bukan lagi satu tu Kak, apa? Lemak bawah kulit lah, lemak bawah kulit. Yes. Tu ada. Tu rasa macam tak nak lah macam tu kan. Lepas tu adalah benda part badan yang memang nak kena apa balik. So mu rasa untuk mu setujulah, memang mu sukalah buat benda ni. Cuma ada yang pemakanan tadi Kak, dan berat badan tu dia tak turun banyak. Risau juga ni.
Mun kena tukar lah kot Mun punya pemakanan tu. Kak Ida tak tahu macam mana, tapi Mun try buat lebihkan protein, fiber. Karbo tu yang kurang banyak lah. Sebab lemak risau lemak tinggi. Lemak ada bahagian sampai mana bila buat hari tu? Dia dah kategori apa? Dia berapa kat hari tu saya? Sekejap. Dah kira high ke? High. Ke Tak. Ni. Sederhana lah. dah ada. Ha. Mun kena memang lebihkan apa kalau boleh kalau nak cepat lah makan lebih sayur, banyak sayur memang fiber. Ambil kita punya fiber, ambil lagi sayur-sayuran punya fiber. Lepas tu minum banyak air kosong. Lepas tu kalau boleh Mun kena monitor juga Mun punya kalori. Nasi apa tu karbo kompleks tu yang Mun ambil tu kurangkan, cari yang Mun kena tengok lah, Mun kena Google cari kalau boleh yang bijirin lah, lebih ada grains, bijirin. Kalau lentils tu very good kalau Mun nak try lentils kan, sebab dia tak ada dia lemak sikit sangat, and then dia good fats. Mun perlukan good fats untuk bakar bad fats tu. Faham? Jadi cari makanan kalau boleh yang ada good fats banyak juga selain daripada makan omega. Pemakanan Mun tu sendiri kena ada good fats macam avocado kan, yang boleh bakar kita punya lemak dengan nak bakar bad fats ni dia kena ada good fats. Kalau exercise pun boleh membantu, tapi visceral fat exercise tak boleh membantu dah. Exercise kalau visceral fat exercise pun dia tak hilang dah. Tapi Mun punya ni kalau Mun exercise dia boleh membantu buangkan Mun punya lemak bawah kulit tu. Lepas tu kopi tu tak apalah, minum je lah juga. Tapi dalam masa 8 hari ni kalau since kita dah tak nak gula kan, kalau nak minum kopi, minum je lah sehari sekali tapi letak madu lah. So air kosong memang kena banyak minum lah. And then kalau boleh, kalau Mun free, ada bila nak keluar exercise tu, apa tu, kena cahaya matahari. Dia boleh membantu juga tau, cahaya matahari ni. Dia ada peranan dia jugalah yang Kak Ida pernah baca, tapi nak cara saintifik Kak Ida tak reti lah nak cerita kan. Itu antara tips-tips lah kalau Mun nak kurangkan. Mun kena tengok balik Mun punya kalori, Mun punya portion tu. Lepas tu Mun kena Mun kena lebih make sure makanan Mun tu ada good fats banyak. Lepas tu lebihkan protein dengan sayur-sayuran. Buah jangan banyak sangat lah. Buah, kalau nak buah yang low kalori. Okay Mun, faham? Baik Kak, terjawab. Terima kasih banyak. Tidur pun kena jaga Mun. Sometimes metabolisme kita boleh drop kalau kita tak tidur tu lambat selalu kan. Macam tu lah. Dah tutup. Buah yang Kak cadangkan untuk paling low calorie lah Kak, sebab kita nak start elok dah esok kan. Untuk snacking paling bagus lah yang Akak boleh cadangkan, low calorie. Citrus lah, tapi selalu buah-buah tu macam mahal sikit lah kan, buah-buah citrus ni. Orange lah? Oh, masam-masam. Buah-buah macam berries. Hijau. Berries. Berries. Apa macam raspberry, blackberry, semua tu kan, tu very good. Yang tu baik tahu enggak Pomestin tengah promosi. Beli hijau. Itulah pomestin kita ada 5 semua kan. Semua tu ada. Yes. Itulah yang terbaik. Macam betik semua tu sebab dia tinggi sikit kan kalori. Okey lah, tak adalah teruk. Kalau buah-buahan Malaysia bolehlah betik apple pun okey juga. Jambu batu tu kan. Sikit je lah. Tapi terbaik berries lah. Okay. Ada apa-apa lagi ke? Kalau eat ni kita kena timbang juga untuk kita tahu lah lose weight kita at this tu kan. Kalau siapa yang nak lose weight tu memang better lah timbang. Lepas tu check kalori. Jaga pemakanan. Yang Kak Ida cakap tadi ni sebenarnya penting. Kalau you all boleh tengok you all punya kalori intake tu kan. Make sure dia deficit. Siapa yang nak lose weight. Kak Ida boleh tutup ke slide-nya? Tutup. Boleh Kak Ida.
Yang lain ada soalan lagi? Ada tutup? Ada tak soalan lagi? So kalau tak ada soalan, saya nak remind semula yang kita akan Rina start. nak tanya. Okey, ada soalan. Okey, sila. Sorry. Tak apa, sila. Sorry, Ira nak dapatkan penjelasan balik berkenaan dengan um, apa ni untuk orang yang meninggal disebabkan oleh faktor heart attack kan. Mungkin benda tu nampak macam okay, dia segar, dia sihat, dia tak pernah sakit. Tiba-tiba dia kena benda tu kan, heart attack tu. Dan benda tu juga tak kira lah golongan muda ke ataupun orang yang tua ke. Dan yang muda mungkin yang kita pernah dengar yang exercise semua tu bagai. Apakah kalau kita kata faktor utama yang boleh menyebabkan benda tu? Mungkin orang nampak okay, dia bersukan kan, dia aktif. Sebab Ira pun rasa ada ahli keluarga yang memang jenis sangat aktif lah sukan. So bila cuma Ira pun risau tengok dia sebab dia dah terlalu kurus. Cuma dia kata dia dah follow, dia ada orang yang ni lah dia kata kan. Orang yang dia dah minta guide kan lah berkenaan dengan dia punya larian, bacaan semua tu kan. Cuma Ira rasa macam dia terlalu kurus lah. Tapi dia still lagi berlari kot. Memang berlari dia tu berlari yang bagi kan rasa banyak jugalah kot kan. Rasa dia dah cukup cool. Tapi kenapa dia tu lagi kan. Lepas tu ada lagi pula yang mana exercise. Cuma tak tahulah exercise dia tu heavy ke tidak. Tapi dia jenis suka ambil suplemen yang ada protein tu. Yang apa tu minuman yang kita protein tu kan shake tu kan. Yang kita tengok kat luar tu kan. So macam mana tu? Adakah benda tu sikit sebanyak ada kait dengan boleh menjadi pembawa benda tu juga kan, tu macam mana? Kak boleh Kak Ida jelaskan? Sorry. Tough soalan Iran. Sebab macam Sebab rasa macam serius pula kan, kita pun rasa macam kita ni yang kita sendiri pun saya rasa macam tertarik pula dengan apa exercise yang naik tangga turun tangga tu. Macam kita boleh cuba kan untuk jaga kesihatan jantung sebenarnya that's why sebenarnya kalau ikut company lama 80% is pemakanan tau Ira, 20% je exercise. That's why some people yang kalau sometimes kan dia tengok tiba-tiba dia kena heart attack apa semua main bola ke ataupun dia you nampak dia aktif tapi dia kena heart attack juga waktu di padang, waktu dia tengah aktif. Antara sebabnya adalah kerana dia tak jaga makan, tak beri pemakanan seimbang. Sebab bila tak antara lah mungkin ada faktor-faktor lain yang which is kadang-kadang kita pun tak tahu lah kan, kuasa Allah dah ajal dekat situ kan, kalau yang membawa kepada kematian lah. Tapi risiko orang kena heart attack ni selalunya kalau walaupun dia aktif sebab dia tak jaga pemakanan lah. Mungkin dia punya visceral fat dia tinggi. Sebab visceral fat ni tak nampak tau, dia lemak yang diselaputi. So kadang-kadang you kurus macam Kak Ida ni, kadang-kadang you kurus tapi ada je orang kurus macam Kak Ida, tak besar tapi visceral fat dia very high. Especially orang lelaki. Orang lelaki selalu macam tu. Diorang tak nampak gemuk tapi diorang punya visceral fat sangat tinggi. Sebab pemakanan. Pemakanan bila tak jaga, dia tak makan good fats, and then dia tak makan protein banyak, dia tak makan sayur-sayuran banyak, dia banyak makan karbo kompleks, karbo ringkas, makanan kuih-kuih macam tadi tu kan Kak dah tunjuk tu. Dia accumulate lah benda tu, accumulate lama-lama dia, walaupun dia exercise, benda tu tak hilang. Kalau visceral fat ni selalunya you lari lah satu padang tu 10 kali lari pun dia lemak tu tak akan hilang. Melainkan good fats je yang boleh menghilangkan lemak visceral fat tadi. Lemak bawah kulit boleh tapi perlu juga jaga pemakanan. So faktor yang nombor satu Kak dah tahu orang yang kena heart attack ni walaupun dia selalu exercise kadang-kadang sebab pemakanan dia lah, dia tak jaga pemakanan. Yang pasal whey protein tu sebenarnya whey protein dia tak ada apa efek sangatlah pada jantung apa, malah dia membantu sebab dia protein kan, dia membina otot. Yang whey protein yang dia selalu minum shake semua tu kan, itu tak apa minum 2-3 kali. Cuma kalau yang whey protein ni macam protein kita punya Forever Light tu, dia ada certain amount of protein yang sesuai untuk kita kan. Tapi kalau whey protein ni selalunya dia kena advice by coach. Coach yang selalu kalau kita pergi gym, orang yang nak bina badan, dia ada whey protein yang besar-besar tu kan.
Kalau you all tengok, itu dia kena advice by coach atau personal trainer. Yang advice dia pun, itu pun bahaya. Kalau dia makan, dia pakai makan ikut suka hati, dia beli je, apa pun tak boleh. That one dia kena ada personal trainer yang bagi tahu dia berapa banyak protein. Sebab that one kandungan dia lain macam sikit. Itu untuk lelaki lah selalunya. Ada juga perempuan kan, tapi tak selalu lelaki lah. Okey Ira, jawab ke? Okay, menjawab Kak Ida. Itulah kadang-kadang diorang kan bila exercise, diorang ada pakai apa alat ataupun jam yang dia boleh buat kiraan tu kan. So bila diorang tengok bacaan tu elok. Jadi mungkin agaknya benda tu bagi dia satu keadaan dia jantung dia okey kan. Sedangkan yang facts tu lah kan. Yang tak boleh dinilai ikut situ ke macam mana? Ada ke ada teknologi sekarang? Tak tahulah Kak Ida, tapi kadang-kadang itulah ada yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Kena naik penimbang apa? Tatami apa? Yang tu. Aku tak nama dah lupa dah juga. Tatami. Tanita. Macam nak filem dah. Tanita. Okey. Apa Zuraida, boleh tak I mencelah sikit pasal whey Boleh, protein? Coach. Itu yang yang saya tahu lah, whey protein ni sangat-sangat baik. Especially orang yang nak build up muscle, tapi dia mesti combine dengan exercise. Sebab dia adalah protein, actually kalau tujuannya untuk build muscle, but must be combined with exercise. And then kalau orang tu minat exercise, it is good to take whey protein. So dia memang powder yang high protein, memang tujuannya to build muscle, help you with your to control your hunger. But dia punya kesan yang tak baik ialah kita perlu banyak minum air. Sebab dia hard to digest. Kan protein kan? Dan selalunya boleh menyebabkan orang sembelit. So kalau ada orang ada masalah usus, kita galak. Masalah usus dan masalah buah pinggang tidak digalakkan makan whey protein. Itu sajalah. Thank you. Terima kasih Mas Ta. Sebab tu dia kena ada advice daripada dia punya personal trainer tu. Okay, thank you. Ada lagi soalan? Nak tanya kat Kak Ida? Ada? Tak ada soalan. So, kalau tak ada soalan, saya nak promote sikit, nak remind semula kita punya program Elok 8 tu. Sekejap tak ramai pun participant. Sekejap. Elok 8. Okay, so kita ada untuk program Elok 8 kita baru nak start. Okay, so boleh ajak ramai-ramai team untuk join Elok 8 sebab kita akan combinekan dengan IF. Okay, so bermula daripada malam tadi kita dah start berpuasa pukul 8 malam. So sehingga esok pagi 8 pagi. So waktu subuh kita boleh start minum aloe vera 200 ml. Okay, kita boleh ambil Bipolin dan RTC juga. So sesiapa, okay, tim-tim mana yang nak join untuk IF bersama dengan Elok 8 boleh inform saya, kita akan masukkan dalam ni. So banyak sangat testimoni tentang Elok 8 yang saya boleh tunjuk. Ini antara testimoni dalam Elok 8. Okay, bukan sekadar kurus sahaja, okay. Tapi nampak muka boleh jadi lagi glow, tak payah pakai makeup pun boleh cantik kan. So banyak sangat ni. So antara testimoni yang kita boleh tengok ni kan turun 15 kilo macam Aida tanya tadi, perlu ke ambil berat badan sebelum Elok 8? Ya, perlu. Kalau nak tengok perubahan.
Sebab kita combinekan juga dengan IF, lagi nampak sebenarnya. Dan kita pemakanan pun Kak Ida kata kena jaga juga. Jangan waktu berbuka tu main taram je semua. So untuk 8 hari ni tolong elakkan gula putih. Kan? Lagi-lagi susu tin Aida diharamkan sebenar-benarnya. Buang buang terus. Buang 8 hari je. Kita nak bagi peluang kat Habis dah. kat kita punya badan untuk detox secara besar-besaran. Okay. So bagi 8 hari je, kalau boleh kopi macam Kak Ida kata tadi boleh je, tapi kopi plain. Tapi kita ada madu, boleh tambah dengan madu. Okay, lepas tu elakkan sebarang gluten. So 8 hari ni kita tak nak masuk gluten pun. Okay, so itu yang kita nak buat. So gluten adalah any tepung putih lah. Okay, sebab nanti dia lagi menyukarkan proses detox. Sebab Kak Baiti dah cerita dah hari tu kan. Okay, so ini antara-antara testimoni. Ni banyak dah Eloi8. Nanti selfie dengan Eloi8. So kita akan combinekan gambar lah. So kita akan buat satu viral lah macam tu. Kan? Buat Eloi8 ramai-ramai. Dah ramai yang buat dan dah ramai yang cantik dengan Eloi8. So insyaAllah ni ramai dah lah buat Eloi8 kan. So ada yang buat Eloi8, dia rasa perut dia makin selesa. Hari pertama, kedua, ketiga siapa yang buat Eloi8 mungkin dia akan rasa macam sebu kan. Dia akan rasa macam nak muntah ke ataupun dia akan rasa sakit-sakit, tapi don't worry, healing crisis tu tak lama. Biasanya hari ketiga, keempat dia dah okey. So Eloi8 bukan, saya tidak memberatkan Eloi8 tergantung kepada aloe vera saja. Boleh je combine kalau nak combine dengan nectar atau nak combine dengan peach, tak ada masalah. Okay, kalau perempuan saya galakkan untuk combine dengan nectar lah. Tapi kalau paling-paling bagus adalah botol kuning kan. Tapi kalau misalnya tak boleh juga nak botol kuning, kita boleh mix lah. Okay, so ni antara testimoni juga. Sakit lutut hilang, kulit jerawat pun hilang. Okay, lepas tu dia bila check up dah tak ada kuman dekat salur kencing dia. Banyak kulit kusam. So semua ni ada di dalam channel lah. Saya rasa saya dah bagi dah. So nanti saya akan bagi lagi semula. Okay, so insyaAllah. Okay, so esok kita akan start Eloi8. Kita akan ambil aloe vera 200 ml setiap waktu solat. Lagi mudah. Lepas tu RTC kita boleh ambil 8 biji. Okay, 2 pagi, 2 tengah hari, 2 waktu tea time petang ni dengan 2 waktu nak dinner. Okay, selepas makan ambil bipolen boleh ambil 10 biji. Tapi kalau misalnya tak boleh nak adapt dengan 10 biji, kita boleh ambil 8 biji ataupun 6 biji. Takut terkejut badan kan. So boleh ambil 6 biji ke 8 biji tu untuk permulaan. Tapi paling bagus 10 biji sebab dia akan tinggikan metabolisme kita dan pembakaran tu lebih cepat untuk kurus. Okay. So ni. Okay, ini antara khasiat Eloi8. Okay, so hari pertama salam dengan sel badan. Dia baru nak berkenalan. Esok siapa yang nak start Eloi8 dia akan berkenalan dulu dengan sel-sel badan kita. So dia macam akan rasa geli-geli kan. Macam terkencing-kencing, macam terkentuk-kentuk kan. So sebab dia baru nak berkenalan. Okay. So hari kedua dia macam dah mesra sikit. Dia dah tak ada gaduh-gaduh. Dia dah start berkawan. Okay. Lepas tu hari ketiga dia dah start membersihkan sel-sel yang bertoksik. So mulalah kita rasa macam agak letih sikit kan. Tapi waktu ni dah tak teruk sangat lah seteruk hari pertama dengan kedua. So hari keempat baru dia buat pembersihan di bahagian usus. Hari keempat tau sebenarnya. So jangan stop hari kedua. Hari kedua dah tak boleh buat sebab belum lagi. Hari keempat baru dia nak bersihkan usus. Jauh ni perjalanan dia. So hari kelima dia akan bersihkan toksik kat hati. Ini yang paling kita nak. Kan kita tak nak ada fatty liver especially kan. So dia akan bersihkan dekat hati. So hari ke-6 baru dia masuk buah pinggan kat sini. Buah pinggang. Hari ke-6 buah pinggang. Lepas tu hari ke-7 dia akan start bersihkan toksik di kulit. Dan hari ke-8 baru akan masuk toksik ke dalam darah. Okay. So kena bertahan 8 hari. Semua best of luck. Okay. Kalau ada healing crisis atau apa-apa pun, sila sharekan di dalam grup Telegram yang kita dah buat. Okay. So insyaAllah, saya rasa tak ada soalan dah kot. So jumpa. Okay. Eloi8 boleh je masuk promosi, tak ada masalah. Okay. Ida tak hantar gambar lagi kan? Sila hantar gambar. Okay.
Hantar gambar, nanti kita boleh blast ramai-ramai. Okay, siapa yang Malam, tak hantar gambar, hantar gambar. Ha? malam ni hantar. Coach cakap kat diorang hantar malam ni. Mana ni hantar? Coach Lim pun nak hantar gambar lagi. Coach Okay, pun so tak hantar hantar gambar, okay. So semua orang hantar gambar. So kita masukkan dalam grup Telegram tu, nanti kita boleh blast semua gambar dekat luar. So ini adalah salah satu korang punya marketing tools juga, okay, untuk ajak orang lebih ramai untuk buat detox, okay. So kita jumpa dalam Telegram. Ada orang baru nak masuk. Okay, so tak ada soalan. Aida tak ramai, Aida? Aida tak apa ke? Screenshot je. Tak Boleh, apa. screenshot je. Okay, Boleh. Okay, sekejap. Sekejap, kira Aida, kira. Okay, sekejap. Aloe vera, aloe vera. Okay. Wait. Sekejap. Sekejap Okay. Sekejap saya kira. 1, 2, 3. Okay, page yang terusnya macam tak. Sekejap, Ira. Itu tak payahlah. Ada diorang tak buka gambar. Okay, dah. 3 page. Dah ke? Dah. Sekali lagi untuk Kak Lin satu muka depan. Okay, 1. Agak madu. 1, 2, 3. Tak nampak madu akak. Okay, 1, 3. Okay. Okay, dah. Semua dah. Okay, terima kasih semua. Kita tutup majlis malam ni dengan tasbih isfarah dan surah Wal-Asr. Okay, selamat kurus-kurus. Masih ada peluang lagi masuk dalam Telegram Elevate. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Coach. Ida.